Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi kita dalam Bicara Dakwah siri ke-21. Alhamdulillah, Bicara Dakwah adalah merupakan aktiviti tahunan yang memang dah berzaman-zaman, bertahun-tahun telah dilaksanakan oleh Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Alhamdulillah, saya akan berkongsi pada Bicara Dakwah kali ini dengan tajuk Peranan Kaunseling Islam dalam menghadapi isu kekeluargaan semasa pandemik COVID-19. Coronavirus adalah merupakan virus berbahaya yang menggugat kesihatan seluruh dunia. Gejala jangkitan coronavirus boleh dikenal pasti melalui simptom seperti sesama, demam, batuk, sukar bernafas dan lebih buruk akan membawa kepada radang paru-paru yang teruk. COVID-19 ini sebenarnya ada potensi menyebabkan kematian, terutamanya kepada orang tua dan orang yang mempunyai masalah kesihatan atau orang yang mempunyai sistem imun yang rendah. Perintah Kawalan Pergerakan telah diwartakan pada 16 Mac 2020 demi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dan kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB terpaksa juga diwartakan pada 14 Oktober sehingga 27 Oktober akibat jangkitan yang berpunca dari beberapa negeri seperti di Sabah, Kedah dan Selangor yang begitu pantas berlaku. Malah WHO menjangkakan pandemik ini akan berterusan meningkat dan bakal memberi impak yang lebih besar terhadap krisis ekonomi, begitu juga terhadap krisis sosial dan krisis politik di seluruh dunia. Sebenarnya banyak peranan boleh dimainkan oleh seorang kaunselor ketika memberi perkhidmatan kaunseling bagi membantu klien menghadapi krisis waktu pandemik COVID-19, khususnya yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Antaranya yang pertama, kaunselor boleh mendorong klien supaya melaksanakan strategi tindakan segera. Contohnya, apabila klien menghadapi masalah didera di rumah, dia tidak boleh berdiam diri, malah dia perlu bertindak dengan segera untuk mendapatkan bantuan. Klien, terutamanya apabila klien itu adalah merupakan seorang wanita, ia perlu tahu ada Akta Perintah Perlindungan Kecemasan ataupun EPO di mana wanita boleh dilindungi dalam tempoh 24 jam di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan wanita yang didera boleh juga melakukan langkah proaktif seperti mengambil gambar kesan didera dan pergi ke klinik untuk mendapatkan laporan perubatan daripada doktor dan seterusnya membuat laporan polis. Ada juga dalam kalangan klien yang menghadapi masalah atau menghadapi tekanan kerana dibuang kerja. Dalam konteks ini, kaunselor boleh memberi motivasi kepada klien supaya tidak berputus asa dan mencari pekerjaan. Kaunselor juga boleh yakinkan bahawa Allah Maha Adil dan Maha Memberi rezeki. Kaunselor perlu bincang dengan klien tentang kekuatan dan kelemahan diri yang ada pada diri klien. Di samping itu, mereka boleh berbincang pekerjaan manakah yang boleh dilakukan bagi menampung perbelanjaan harian. Contohnya, semasa PKP, ramai orang terlibat sebagai rider Foodpanda, terlibat dengan GrabFood dan juga terlibat dengan industri pos. Peranan seterusnya yang boleh dimainkan oleh seorang kaunselor dalam menghadapi pandemik COVID-19 ialah membimbing klien mengukuhkan keimanan dengan membimbing mereka supaya menerima ketentuan qada dan qadar Allah. Dalam konteks ini, klien perlu disedarkan bahawa segala yang berlaku adalah mengikut ketentuan Allah. COVID-19 adalah merupakan satu ujian kepada manusia dan Allah tidak pernah menjadikan semua itu sia-sia. Tetapi ada perkara yang Allah hendak kita belajar daripada ujian ini. Bagi yang telah terkena virus, teruskan berusaha untuk berubat. Dapatkan rawatan di hospital yang berdekatan. Jangan sesekali menyalahkan orang yang membawa wabak ini kerana dia juga sendiri sebenarnya tidak sengaja dan tidak mahu virus ini pun terkena pada dirinya. Peranan ketiga yang akan saya bincangkan di sini ialah kaunselor boleh mengingatkan bahawa setiap ujian ada hikmah. Contohnya semasa PKP ataupun semasa PKPB, ramai ahli keluarga akan berada di rumah. Dan pada ketika ini, bagi orang terutamanya yang mempunyai ramai anak-anak akan membuat kerenah. Dalam keadaan ini, klien boleh memujuk hati bahawa Alhamdulillah dia telah dikurniakan Allah anak.
Ramai orang yang inginkan anak tapi tak langsung dikurniakan anak. Bayangkan jika tiada anak, tentulah sunyi rumah kita dan kehidupan menjadi sangat tawar tanpa ada rajuk dan tanpa ada gurau senda daripada anak mereka. Hikmah yang kita pelajari daripada PKP, dan juga COVID-19 ialah Allah berikan latihan supaya kita terus berusaha menjadi orang yang lebih sabar. Mungkin sebelum ini kita belum begitu cukup bersabar. Dalam menghadapi kerenah anak-anak, kadang-kadang ada anak-anak kita yang bergaduh. Bayangkan, ini adalah latihan bagi mereka sebelum mereka meneroka kehidupan yang lebih jauh. Ini adalah permulaan dalam kehidupan mereka kerana nanti apabila mereka besar, mereka juga akan menghadapi perselisihan dengan rakan di sekolah. Begitu juga mereka akan menghadapi perselisihan dengan rakan kerja di tempat kerja mereka apabila mereka dewasa kelak. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri pergaduhan mereka. Latih mereka untuk menyelesaikan sendiri masalah mereka. Ibu bapa tidak perlu terlalu cemas, hanya perlu mengawasi agar tidak berlaku perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan. Ingatkan anak-anak bahawa ibu bapa tidak suka pergaduhan dan lebih gembira apabila mereka dapat berdamai. Apa yang berlaku kepada kita pada hari ini menyadarkan kita bahawa benarlah apa yang dicatat oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Beliau mencatatkan, benarlah bagian dikata bahawa setiap yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya dan tidak Allah ciptakan sesuatu itu melainkan ada nikmatnya, sama ada kepada semua hamba-Nya atau kepada sebahagiannya sahaja. Dan sesungguhnya pada setiap bala atau musibah itu ada nikmat dan menjadi kewajipan hamba untuk bersabar dan bersyukur menghadapi keduanya. Antara lain peranan yang boleh dilakukan oleh seorang kaunselor dalam menghadapi pandemik COVID-19, terutama dalam membantu keluarga menghadapi krisis, ialah kaunselor boleh mencadangkan klien supaya meningkatkan ibadah. Kerana kita sedia maklum bahawa ibadah dapat mengurangkan tekanan dan keresahan dalam jiwa manusia. Kaunselor boleh mendidik klien atau membimbing mereka supaya banyakkan berdoa ketika dalam kesusahan. Dan kita boleh mendidik klien supaya membaca selalu doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Minta klien kita supaya banyak-banyak berdoa supaya dapat dihindarkan daripada kesusahan dan supaya dapat dihindarkan daripada segala mara bahaya dan mudarat yang ada di dunia ini. Galakkan juga klien supaya selalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam, iaitu yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Selain berdoa, antara ibadah yang patut kaunselor cadangkan kepada klien untuk dilakukan ialah menggalakkan klien supaya mengerjakan solat berjemaah bersama keluarga. Ini dicatatkan dalam hadis riwayat Muslim, Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Selain itu, kaunselor juga boleh menggalakkan klien supaya mengerjakan qiyamul lail bersama keluarga untuk mewujudkan suasana yang lebih memberi kesedaran, pasang suara latar yang syahdu sambil masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam qiyamul lail, dirikan solat tahajud dan taubat bersama-sama. Bagus juga kalau imam yang menjadi pembimbing pada amalan qiyamul lail ini membaca doa yang agak panjang dengan nada yang sayu dan diselang-selikan antara doa dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu, supaya doa yang dilafazkan itu lebih meresap jauh ke dalam hati. Kita sedia maklum, kadang-kadang apabila kita membaca dalam bahasa Melayu, ia lebih dekat dengan hati kita dan kita boleh berdoa dengan begitu khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin cadangan ini diakui sendiri oleh klien apabila mereka mendirikan qiyamul lail bersama-sama keluarga. Ia akan menjadi satu momen berharga yang sukar dilupakan dan aktiviti ini malah mereka mohon untuk diteruskan. Selain itu, antara lain peranan yang boleh dimainkan oleh seorang kaunselor dalam memberi perkhidmatan kaunseling Islam ialah menggalakkan klien supaya menjaga hak dan adab pergaulan dalam rumah tangga.
Sewaktu memberi sesi kaunseling, banyak isu berkaitan masalah kekasaran bahasa berlaku antara suami isteri. Apabila duduk di rumah sepanjang masa bersama, kadang-kadang perselisihan berlaku bukan disebabkan oleh perkara yang besar-besar, tetapi disebabkan oleh perkara yang kecil-kecil sahaja seperti asyik menonton YouTube atau asyik membaca WhatsApp. Mereka lupa dengan pesan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi an Alqamah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi, yang bermaksud seorang muslim itu bukanlah pencela, pengutuk, pelaku perbuatan keji serta berkata perkara lucah dan kotor. Ramai orang percaya bahawa kekasaran tutur kata itu sebenarnya memberi kesan yang dalam kepada jiwa pasangan, kerana ia kadang-kadang memberi merupakan satu keadaan yang tidak dapat dilupakan, dan kesannya kadang-kadang menjadi lebih teruk daripada kesan didera secara fizikal. Kenyataan ini disokong oleh Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Zain yang merupakan pakar perunding keluarga Islam. Beliau menegaskan, penderaan emosi meninggalkan kesan lebih mendalam sehingga ada yang melakukan sesuatu di luar pemikiran seperti mencederakan diri sendiri, mencederakan anak, malah ada yang terfikir untuk membunuh diri. Ada juga yang meninggalkan trauma sepanjang hayat sehingga mengakibatkan sakit mental. Selain itu, dalam kaunseling juga ada kes yang melibatkan isu pengabaian hak dan tanggungjawab. Ada satu kes yang saya kendalikan itu, suami tidak mahu membantu isteri menguruskan hal-hal rumah seperti tidak mahu membantu memasak, membasuh kain, mengemas rumah, membasuh pinggan, menyidah kain dan melipat baju, malah asyik bermain game. Kaunselor boleh mengingatkan klien supaya mencontohi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah adalah merupakan seorang suami yang rajin membantu isterinya di rumah. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Al-Aswad. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Aisyah menjawab, baginda sentiasa melayani isterinya, iaitu membantu isterinya membuat kerja-kerja rumah. Maka apabila masuk waktu solat, baginda pun keluar untuk solat ke masjid. Ini menunjukkan Rasulullah adalah merupakan teladan yang baik, di mana baginda Rasulullah SAW sentiasa membantu isteri-isterinya membuat kerja-kerja rumah. Dalam situasi suami yang enggan membantu isteri menguruskan kerja-kerja rumah, kaunselor boleh suntik motivasi kepada suami untuk menolong isteri melakukan kerja-kerja rumah supaya dapat meringankan beban isteri semasa PKP dan PKPB. Ialah kita sedia maklum, sewaktu PKP atau PKPB, banyak urusan rumah perlu diselesaikan. Kadang-kadang ada setengah isteri tu masak berkali-kali untuk memenuhi tuntutan anak-anak dan suami yang sentiasa berulang-alik ke dapur untuk mencari makanan. Alangkah bahagianya kita bayangkan suatu PKP atau PKP masa dihabiskan dengan melakukan aktiviti bersama isteri dan anak-anak. Rebut peluang ini. Jika anak-anak sudah remaja, boleh beri peluang kepada mereka untuk masak mengikut kreativiti dan cita rasa masing-masing. Pasti ini akan menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan sepanjang hayat. Berapa seronoknya apabila semua ahli keluarga saling bekerjasama. Para suami perlu disedarkan hakikat bahawa bantuan mereka dalam kerja-kerja rumah adalah tergolong sebagai salah satu bentuk ihsan dalam perhubungan suami isteri. Ia bukan sekadar dapat meringankan kepenatan fizikal yang dialami oleh isteri, bahkan mampu memberi pengaruh positif terhadap emosi isteri. Isteri akan rasa lebih bahagia, isteri akan rasa lebih dihargai, isteri akan rasa lebih disayangi. Hakikatnya tolong-menolong, toleransi dan saling memahami antara suami isteri, antara satu sama lain adalah antara respek utama bagi membina kehidupan keluarga yang bahagia. Saya sudah hampir sampai ke penghujungnya, di mana apa yang saya ingin simpulkan di sini, meskipun negara kita dan dunia amnya dilanda ujian yang besar, itu wabak coronavirus yang boleh mengancam nyawa, namun ada banyak hikmah yang Allah tentukan seiring dengan ujian tersebut. Walaupun kita terpaksa menghadapi pelbagai masalah lain rentetan daripada COVID-19 itu, namun Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan juga jalan penyelesaian kepada apa jua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kaunseling Islam adalah merupakan salah satu ikhtiar atau salah satu wadah yang boleh kita lakukan untuk membantu klien menghadapi krisis COVID-19. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan krisis rumah tangga bagi membina kekuatan dalaman supaya klien kita lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah
untuk membina sebuah kehidupan yang bahagia. Sekian dahulu buat kali ini. Semoga bertemu lagi di lain kali. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.